Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi ma sya Allah. La quwwata illa billah. Masya Allah. Kullu ni'matin min Allah. Masya Allah. Al khairu kulluhu biyadillah. Masya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sambung seperti biasa kuliah harian kita, ringkasan kitab Al-Itqan pada fi ulumil Quran, ilmu berkaitan Al-Quranul Karim. Kita sampai tajuk kepentingan memahami sababun nuzul, memahami sebab turunnya ayat. Kemarin saya dah bacakan ayat 188 dari surah Ali Imran, di mana berlaku salah faham Khalifah Marwan tentang maksud ayat ini. Kerana dia tidak faham sababun nuzul, kemudian dia suruh bawab, penjaga pintu dia, pergi tanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang tafsirannya. Maka Ibnu Abbas menceritakan sebab turun ayat itu kepada Yahudi. Bila Nabi tanya Yahudi, Yahudi memberi jawapan palsu. Mereka tak jawab dengan jawapan yang betul. Kemudian mereka bergembira kerana dapat tipu Nabi. Maka Allah sebut, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan kamu sangka mereka akan dapat menyelamatkan diri daripada azab Allah. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka siksaan yang pedih. Pagi ni kita sambung pentingnya sababun nuzul. Kita akan baca yang kedua, salah faham terhadap ayat 93 dari surah Al-Ma'idah. 93 dari surah Al-Ma'idah, salah faham tentang pengharaman arak. Ada sebahagian manusia pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mendakwa harus minum arak. Ada yang faham harus minum arak. Minum arak ni tak dosa. Minum arak ni tak salah.
Mereka faham kata arak ni harus diminum dan tidak menjadi sebarang kesalahan ke atas mereka. Berdalilkan firman Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat 93. Ni dalil mereka. Kalau ada Quran, tuan-tuan tolong tengok Al-Ma'idah ayat 93. Mereka berhujah dengan ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Maksudnya tidak menjadi kesalahan. Allah mulakan dengan laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun. Ada laisa dan ada junahun. Laisa junahun makna tidak mengapa. Tidak menjadi satu kesalahan. Laisa junahun, tidak bersalah. 'Alal ladzina amanu wa 'amilus salihat, ke atas orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah sebut iman dan amal soleh. Kemudian Allah kata tak bersalah. Tak bersalah apa? Fima ta'imu, terhadap apa yang mereka minum, yakni arak. Tidak menjadi kesalahan, tidak menjadi dosa kepada orang yang beriman dan beramal saleh fima ta'imu, pada apa yang mereka minum. Ta'imu ni biasanya ta'am tu makan, apa yang mereka makan. Tapi di sini digunakan majas. Minum pun disebut ta'imu. Makan arak. Ta'imu tu makan arak. Bahasa betul dia minum arak, tapi boleh sebut makan arak. Disebut ta'am pada syurbil khamr. Minum arak disebut makan. Yang pertama, kerana orang Arab zaman jahiliah dulu, arak tu mereka minum sampai kenyang. Seolah-olah arak tu makanan. Minum satu tong, minum satu tempayan. Ta'imu, mereka makan arak. Arak tu minum, dia cecair. Tapi disebut makan kerana mereka ambil dalam kuantiti yang sangat-sangat banyak. Yang kedua, memang minum pun boleh disebut makan. Minum. Terutamanya minum air zam-zam dan juga minum susu. Boleh disebut makan. Nabi sebut air zam-zam tu syifa'us saqmin, menyembuhkan sakit, boleh jadi penawar, wa ta'amu tu'min, dan makanan yang mengenyangkan. Zam-zam, begitu juga susu. Nabi sebut makan susu, makan zam-zam. Adapun minuman-minuman lain pun boleh disebut makan. Contohnya Milo. Minum Milo, kita boleh kata makan Milo. Minum kopi, kita kata makan kopi. Orang utara memanglah, mereka akan cakap, mai makan kopi dulu. Mai makan kopi. Bukan makan, minum. Tapi itu dipanggil bahasa majas. Bahasa hakikatnya minum. Majasnya makan. Makan kopi, makan teh, makan holik. Macam tu. Baik. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun. Tidaklah menjadi sebarang kesalahan ke atas orang yang beriman dan beramal soleh. Lain tak okey, tak dengar. Ustaz Kami dengar. Okey. Mereka berhujah dengan ayat ini kerana tak faham sababun nuzul. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihat, tidak menjadi kesalahan ke atas orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Fima ta'imu, pada apa yang mereka minum, yakni minum arak, tak salah. Minum arak tu tak jadi sebarang kesalahan. Dengan syarat idza
taqaw, apabila mereka bertakwa, wa amanu, beriman, wa amilus salihat, dan beramal salih, thumma taqaw wa amanu, kemudian bertakwa dan beriman, thumma taqaw wa ahsanu, kemudian mereka bertakwa dan melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Syah Alam clear. Elok, alhamdulillah. Abang Muhammad Zayat yatim. Kemudian ayat ni lah mereka guna, kata boleh minum arak, janji ada iman, ada taqwa, beramal soleh, ahsanu, buat baik ke orang, nak tunggang arak pun tak apa, ni mereka kata boleh. Ini berlaku zaman Sayyidina Umar. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan. Janji buat baik, ada iman, ada amal soleh. Ada iman, ada amal soleh. Dia berkata, laisa junah, tidak mengapa fi mata'imu, nak makan arak pun tak apa, bukan takat nak minum, nak makan arak pun tak apa. Ayat ni menjadi hujah kepada satu golongan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar pun payahlah dengan orang macam ni. Arak tu haram sejak zaman Nabi lagi. Arak haram zaman Nabi. Dia turun 3 peringkat zaman Nabi. Peringkat pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kamu tentang arak dan judi. Ni zaman jahiliah memang arak dan judi ni sebati. Memang tak main judi ni kira pelik Ramai orang main judi dan minum arak. Dia bertanya Nabi tentang arak dan judi. Peringkat pertama Allah Ta'ala bagi tahu, qul fihima ithmun kabir. Arak dan judi ni mudaratnya besar. Wa manafi'u linnas, tapi adalah sedikit manfaat kepada manusia. Wa ithmuhuma, mudaratnya akbaru min naf'ihima, lebih besar daripada manfaat arak judi. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua, Allah larang minum arak bila nak salat. La taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan dekat-dekat nak semayang kamu mabuk. Jangan minum arak ketika nak solat, supaya kamu dapat faham apa yang kamu baca. Sebab ada imam yang dia semayang dalam keadaan dia mabuk, baru minum arak, lepas tu jadi imam pula, dia baca pun tak tentu kalu, tak faham dan celaru. Dia baca, wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Dia ulang lagi, wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Penin, dia penin. Lakum dinukum waliyadin, tara datang. Lakum dinukum waliyadin, tara datang. Tak tahu nak khatamkan surah tu macam mana. Jadi Allah melarang jangan minum dekat-dekat nak masuk waktu solat. Minum tu boleh lagi. Orang panggil tadrijian, pengharaman dia tu berperingkat-peringkat, tak drastik. Kerana Allah tahu orang jahiliah ni dah beratus tahun dah duk minum arak. Kalau Allah Ta'ala terus kata arak ni tak boleh setitik pun haram, jadi mereka rasa berat dan susah mereka nak masuk Islam. Jadi berperingkat-peringkat. Peringkat ketiga barulah Allah Ta'ala bagi tahu arak, tenung nasib, sembah berhala, judi. Ada 4 benda. Arak, berjudi, tilik nasib dan sembah berhala. Semua ni rijsun, jijik, najis, min amali syaitan, pekerjaan syaitan. Fahal antum muntahun, kamu tak mau berhenti lagi kah? Kata Allah. Berhentilah. Maka Sayyidina Umar bila turun ayat fahal antum muntahun, tidakkah kamu bersedia untuk berhenti meninggalkan arak, judi, tilik nasib dan juga sembah berhala? Fahal antum muntahun, Sayyidina Umar jawab, intahaina. Kami berhenti. Kami tak mau minum arak dah. Maka dituang arak sehingga jadi banjir di lorong-lorong Madinah ni, jadi lecah. Basah jalan-jalan tu dengan arak. Mereka tuang dan mereka katok, mereka pecah, recai tempayan arak tu dihancurkan, dipecahkan. Okey, baik.
Kita kembali kepada tajuk kita. Zaman Sayyidina Umar ni ada satu puak, ada satu geng yang kata arak tak apa. Mereka tanda ayat ni, janji ada iman, ada taqwa, ahsanu buat baik, amilus salihat buat amal salih, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mengasihi orang yang berbuat baik. Golongan ni diketuai oleh adik kepada Uthman bin Maz'un. Siapa Uthman bin Maz'un? Uthman bin Maz'un ni dia adik susu Nabi. Dia adik susu Nabi. Dia ada adik dia. Bukan dia dah meninggal lah. Dia meninggal di Madinah selepas perang Badar. Ni adik dia. Adik dia ada yang kata nama Qudamah bin Maz'un. Khilaf tentang nama, tapi dia adik kepada adik susu Nabi. Dia pun keluarga Sayyidina Umar juga. Dia pun keluarga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Dalil yang mereka gunakan sebagai hujah itu amat dangkal. Kerana jika diteliti maksud ayat itu dari sebab turunnya ayat, jelaslah kepada kita bahawa Allah tidak mengira dosa ke atas orang beriman yang meminum arak dan mati sebelum diturunkan ayat tu. Ayat ni tentang orang-orang yang dah mati. Mereka dulu kuat minum arak, lepas tu masuk Islam pun minum arak lagi, kemudian mereka mati sebelum diharamkan arak. Maka adalah sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kawan-kawan kita yang dah mati sebelum diharamkan arak ni, mereka duk minum arak, mereka Islam minum arak, kuat minum arak, lepas tu mati. Sekarang arak dah haram, macam mana mereka? Maka ayat ni turun menyatakan tak apa. Mereka beriman, mereka beramal soleh, mereka baik, mereka mati sebelum diharamkan arak, Allah tidak akan siksa mereka. Hampa hidup ni dah turun dah hukum haram minum arak, hampa jangan minum. Yang Allah kata tak apa tu, tak apa kat orang yang dah mati sebelum qabla tahrim al-khamar, sebelum diharamkan arak. Tak apalah, mereka mati dah, hak lepas lah. Yang sekarang dah ada ayat minum arak, jangan duk pergi minum pula, duk pergi guna ayat Quran ni. Sababun nuzul ayat ni ialah untuk jawab soalan orang-orang yang dah mati macam mana ni pun minum arak. Begitu juga orang yang pagi tu dia minum arak banyak pagi, arak dalam perut dia. Petang Allah haramkan arak. Dia pun tanya, macam mana arak dalam perut saya hak pagi tadi ni? Hak dalam Nabi kata hak dalam perut tak apa, jangan duk tambah minum lagi lah. Lepas dia tanya, dia kata pagi tadi saya minum dah setung, sekarang petang haram arak. Ni hak dalam perut ni macam mana? Nak kena kencing keluar perhabis ke aku benarkah? Nabi kata tak apa, hak duk ada dah tu biar pi lah, jangan duk pi tambah, jangan duk pi minum. Clear nah, jelas nah. Macam tu. Jadi salah faham ni kerana tak faham sababun nuzul. Adapun jika masih meminumnya selepas ayat pengharaman arak diturunkan, maka perbuatan itu dikira satu dosa dari dosa-dosa besar yang mengundang kemurkaan Allah. Kita tengok hadis pula. Anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala mata nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yashrabuna al-khamra. فلما نزل تحريمها قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها. Artinya daripada Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, telah meninggal dunia beberapa orang sahabat Nabi sebelum diturunkan ayat pengharaman arak. Ayat turun arak ni pun dia ada kena-mengena dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada beberapa ayat kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kerana aku Allah turunkan ayat, sebab musabab dia aku. Dia semayang, lepas semayang ada seorang ni mabuk, mengamuk, tak tahulah dia mabuk, dia pening, dia ambil
tulang unta hak panjang tu, dia mengamuk. Siapa ada situ dia pukul. Orang pekat lari. Sa'ad bin Abi Waqqas dia tak lari. Dia duduk semayang. Kawan ni ambil tulang unta ni pukul kena hidung, sengit hidung Sa'ad bin Abi Waqqas ni, sengit. Luka sini. Maka sebab itulah turun ayat tak boleh dah minum arak. Haram minum arak. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ni juga, dia mak dia tak Islam. Bila mak dia tak Islam, dia cakap tu agak kurang beradab dengan mak dia. Mak dia kata, mak akan mogok lapak. Mak tak mau makan apa sebab hang Islam. Dia kata kat mak dia, lantak mak lah. Saya cakap Melayu kita, dia kata lantak lah. Mak nak mati kering pun biar pergi. Mak mati, hidup balik, mati rupa kali pun saya apa aku kisah. Dia bercakap tak sopan dengan mak dia. Maka Allah Ta'ala pun turun ayat, kena cakap elok-elok dengan ibu ayah. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah dengan baik di dunia. Tapi kalau wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, kalau mak ayah paksa suruh syirik, suruh murtad, fala tuti'uma, jangan taat. Mak suruh murtad tak boleh murtad, tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi kena hidup bergaul dengan cara baik, kena hormat. Okey. Baik, kita tengok lagi. Al-Bara' bin Azib dia cerita, beberapa orang sahabat Nabi meninggal dunia sebelum diturunkan ayat pengharaman arak. Ketika mereka hidup, mereka selalu meminum arak, minum banyak arak. Selepas diturunkan ayat berkaitan pengharaman arak, beberapa orang sahabat bertanya Rasulullah. Dia berkata, fakaifa bi ashabina, macam mana sahabat-sahabat kita yang telah mati sedangkan mereka kuat meminum arak. Barulah turun ayat ni. Fanazalat, maka turunlah ayat yang kita bincangkan pada pagi ni. Ayat 93 surah Maidah, Allah kata tak apa, laisa junahun, tak mengapa. Orang yang dah mati tak apa. Hak tak mati lagi jangan minum arak. Arak ni disebut ummul khaba'ith, ibu segala kejahatan. Nabi pernah cerita seorang lelaki, dia ni digoda oleh seorang perempuan. Perempuan ni kafir. Laki ni handsome, baik, soleh. Perempuan ni kafir. Nak goda laki ni, dia panggil mai rumah. Dia kata, saya nak masuk Islam tapi mailah rumah. Dia hantar hamba dia pergi panggil laki tu, mai rumah. Laki ni pun dengar kata orang perempuan. Perempuan ni cantik, laki ni handsome. Laki ni pun pergi rumah sebab dah dia nak masuk Islam kan, nak pergi ajak mengucap apa semua, pergi. Dia silap tahun tu lah, dia masuk rumah sampai ke bilik tidur perempuan tu. Tu dia nak masuk Islam pun macam tu. Dia diperangkap. Kemudian perempuan tu ajak dia berzina. Dia tak mau. Astagfirullah, orang baik mana mau zina. Tak mau berzina. Perempuan tu kata kalau tak mau zina, bunuh. Perempuan ni ada seorang, dia ada bayi, budak kecil. Tak tahulah anak siapa. Tak tahu, perempuan tu ambil budak kecil, suruh lelaki ni, kamu bunuh budak ni. Lelaki ni kata tak boleh lah bunuh, budak tak bersalah, aku tak mau bunuh. Perempuan ni kata hang tak akan boleh balik. Dia tutup pintu semua. Dia salah lah. Dia laki perempuan berdua-duaan ni khalwat, mana boleh. Dia laki ni pun tak faham hukum hakam. Duduk dengan perempuan tu tak bagi dia balik. Perempuan tu kata ada 3 pilihan. Berzina dengan aku, atau bunuh bayi ni, atau ada gelas kau minum arak. Laki ni pun bodoh lah. Mungkin nak selamatkan diri, nak balik, tak boleh balik, takut kat perempuan ni. Laki ni kata aku pilih hak ringan lah. Dia bodoh. Mungkin dia ingat akhafud dararain lah, kononnya. Dalam kaedah fiqh, ambil mudarat yang paling ringan. Iaitu minum arak paling ringan. Minum arak pun dia bu sikit lah. Secawan tu dia bu paras-paras bawah lah. Minum. Bila minum dia penin. Dia rasa macam best pula. Minum sikit dah penin. Dia sendiri kata kat perempuan tu, zidni, tambah sikit lagi. Perempuan tu pun tuang ayak, dia minum arak. Dia asyik kata zidni,
zidni, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Akhirnya dia pun penin. Bila dia penin sangat-sangat, dia ada pisau, dia bunuh budak tu tanpa dia sedar. Kemudian dia berzina dengan perempuan tu. Dia mabuk, dia berzina. Bila dah mabuk, tak sedap, berzina. Macam tu. Minum dulu, lepas tu berzina. Akhirnya kerana minum arak, dia telah buat. Bunuh pun dia dah buat, zina pun dia buat. Hancurlah hidup dia. Jadi Nabi kata sebab itulah arak ni dipanggil Ummul Khaba'ith, ibu segala kejahatan. Dan Nabi juga sebut kullu muskirin khamr, setiap yang memabukkan itu arak. Tak kiralah apa ganja ke, ketum ke, yang mana boleh pening, boleh mabuk, rosak akal, maka semua tu dikira arak. Dan bila orang dah pening ni, dia jadi take-pit, dia jadi penagih dadah ni, dia perlukan benda tu, dia akan mencuri, masuk rumah orang, pecah rumah orang, mencuri, kadang-kadang terpaksa tikam orang, buat macam-macam. Jadi memang teruk lah. Na'udzubillah min zalik. Kita doa supaya Allah selamatkan keluarga kita, anak cucu cicit kita, kawan-kawan kita semua daripada terlibat dengan perkara-perkara yang memabukkan. Bila dia kena benda tu, dia akan jadi jahat. Dia akan jadi jahat dan ada peluang lah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Begitu juga hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita tentang sejarah pengharaman arak ni. Anas bin Malik cerita, kuntu saqil qaum fi baiti Abi Talha. Anas bin Malik kata, aku ni, kerja aku di rumah Abu Talha. Abu Talha ni depan rumah dia, dia buka macam gerai lah, gerai jual arak. Ada orang duduk-duduk, ada kursi lebih kurang macam tu, ada meja. Aku kerja aku duduk tuang, duduk layan orang lah. Siapa nak arak aku tuang. Kuntu, dulu kerja aku saqil qaum, aku kerja aku tukang tuang arak kepada orang ramai. Fi baiti Abi Talha, di rumah Abu Talha. Orang pakat mai macam gerai nasi lemak gitu lah depan rumah, menega di rumah, tak perlu sewa tapak, aku duduk tuang. Tiba-tiba aku dengar satu seruan, ada munadi yunadi, ada seorang penyeru, dia mengumumkan. Ada seorang Nabi tugas. Apa dia umum? Dia umum, ala innal khamra qad hurrimat. Ala innal khamra qad hurrimat. Ni orang yang Nabi tugaskan untuk mengumumkan. Ala, ketahuilah, innal khamra, sesungguhnya arak, qad hurrimat, telah diharamkan. Dia jalan masuk mana-mana lorong, rumah-rumah orang-orang di Madinah tu, dia umum. Nabi kata arak dah haram, arak dah haram, arak dah haram. Haram secara mutlak. Abu Talha duduk dalam rumah, dia kata, wahai Anas, hang keluar Ustaz. Tengok siapa tu. Dia pun pergi keluar. Tengok orang tu memang ditugaskan oleh Nabi. Maka terus hak mana duk minum ni semua pakat tuang arak, hak duk lancawan tuang. Maka jadilah banjir arak di jalan-jalan Madinah ni, basah di mana-mana lorong pun. Bukan hujan turun, hujan tak turun, musim tu bukan musim hujan, mana-mana lorong pun ada ayak-ayak arak. Nak berjalan tu kena angkat kain, takut terkena arak. Arak ni najis, walaupun dia setitik, dia najis. Orang Melayu kita panggil air kencing syaitan. Arak haram dengan Al-Quran dan dengan hadis. Adapun macam dadah tu ijtihad ulama. Dadah sebenarnya dia tak najis, dia penyalahgunaan dadah. Kita tengok kod signboard tepi-tepi jalan, jauhi najis dadah. Dadah dalam istilah fiqh dia bukan najis, sebab dia kering. Yang najis ni yang cair, yang basah. Arak dia ada dua sifat. Sifat dia cair dan memabukkan. Dia mabuk, iskar, dan juga sa'il, cair. Ma'i', cecair. Baru dia jadi najis. Kena pakaian najis. Kalau dadah dia tak najis. Dia cuma penyalahgunaan. Mungkin ditulis jauhi najis dadah untuk menampakkan dadah ni satu benda yang berat, sehingga hukum pengedar dadah gantung sampai mati dan sebagainya. Maka digunakan istilah najis. Digunakan dalam bentuk majaz lah. Hakikatnya dadah itu bukan najis. Yang betulnya najis arak.
Arak itu haramnya qat'i dengan Quran dan hadis. Adapun dadah ni haramnya atas ijtihad ulama. Ulama bersepakat mengharamkan dadah kerana dia mukhaddirat, dia memabukkan. Okey, baik. Kemudian kita tengok satu lagi salah faham terhadap ayat 4 dari surah At-Talaq. Surah At-Talaq, Allah Ta'ala sebut ayat 4 nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahi ya'isna minal mahidh min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Yang jadi salah faham ni dekat perkataan inirtabtum. Inirtabtum. Kita baca terjemahan ayat. Wallahi ya'isna minal mahidh min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Maksudnya, dan iddah. Iddah ni maksudnya kena cerai lah perempuan yang suami dia cerai. Bukan suami mati. Kalau suami mati tu iddah 4 bulan 10 hari. Itu jelas ya. Yang kita bincang ni iddah kematian suami. Iddah perempuan-perempuan yang telah putus haid. Perempuan-perempuan yang dah menopause. Putus haid. Dah tak haid, dah tua dah, dia putus haid. Berapa iddah mereka? Allah Ta'ala kata, inirtabtum, jika kamu meraguinya. Perempuan ni dia sampai peringkat diragui. Dia ada haid lagi, kah dah putus dah, tapi lama dah tak keluar haid. Perempuan-perempuan yang telah putus haid, jika kamu meraguinya, tempoh iddahnya selama 3 bulan. 3 bulan. Jadi isteri kena cerai dengan suami. Kita cerita sikit dalam bab fiqh. Perempuan kena cerai dengan suami. Ada satu golongan tu tak ada iddah, dia kena cerai, lepas tu dia boleh kahwin terus dengan lelaki lain. Iaitu perempuan yang suami dia cerai sebelum bersetubuh. At-talaq, bercerai. Qabla ad-dukhul, sebelum bersetubuh. La iddata alal mutallaqah. Tidak ada iddah kepada perempuan yang kena cerai. Dia kena cerai, baru kahwin, tak bersetubuh lagi, suami dia marah apa tak tahu, cerai. Maka dia tidak ada iddah. Min qabli an tamassuhunna fama lahunna min iddatin ta'tadunaha. Perempuan yang kena cerai sebelum bersetubuh, maka tidak ada iddah. Dia nak kahwin terus boleh. Kena cerai pagi ni, tengah hari lagi nak kahwin dengan lelaki mana pun boleh. Macam tu, tak ada iddah. Tak perlu tunggu-tunggu. Satu. Yang kedua, perempuan yang kena cerai, kalau dia sedang mengandung, suami dia cerai, dia sedang mengandung. Wa ulatul ahmal, perempuan yang mengandung, kena cerai. Iddah dia, ay yadha'na hamlahun, sehingga melahirkan kandungan tu. Sampai beranak. Ataupun berlaku keguguran. Keguguran segumpal daging. Alaqah. Gugur, yang penting rahim dia tu, cuci rahim lah. Keluar segumpal daging. Ataupun keluar baby. Baby tu hidup ke mati ke, tak penting lah. Operation ke, beranak ke, baru tamat iddah. Kalau baru mengandung, iddah dia panjang lah 9 bulan. Kalau dia dah dekat-dekat dengan due dia dah, dia kena cerai, iddah dia mungkin tak lama. Beranak aja habis iddah. Tapi kalau anak kembar, kena keluar 2 anak lah. Macam tu. Sehingga kosong rahim. 2. Yang ketiga, perempuan yang kena cerai, dia masih ada haid. Dia tak mengandung lah, bulan-bulan duk keluar haid, bulan-bulan duk keluar haid. Yang tu, yatarabbasna bi anfusihinna, dia kena bilang sendirilah, amanah diri dia, dia kena bilang elok-elok. 3 quru, 3 kali suci. 3 kali suci. Berselang-selang haid suci, haid suci, haid suci, 3 kali suci. Lepas 3 kali suci tu masuk kepada haid 3 kali suci, lepas pada 3 kali suci tu mai haid, baru habis iddah, tamat iddah. Mana suami dia tak boleh rojok dah, dan kalau dia nak kahwin dengan mana-mana lelaki pun terpulanglah kepada dia. Kerana dia dah bebas, dah selesai iddah. Ini perempuan yang zawatul haid, yang ada haid.
Hak mula tu kena cerai, tak bersetubuh lagi, maka tak ada iddah langsung. Yang kedua ni kalau kena cerai, sedang mengandung sampai beranak ataupun berlaku keguguran alaqah, segumpal daging. Yang ketiga ni kalau dia ada haid 3 kali suci. Yang keempat ni perempuan yang tak ada haid. Perempuan yang tak ada haid ni yang menopause. Iddah dia macam mana? Iddah dia ni tak disebut dalam Quran. Yang tadi itu surah Al-Baqarah ayat 228. Surah Baqarah 228, Allah Ta'ala ceritalah perempuan yang ada haid 3 kali suci, perempuan yang mengandung sehingga melahirkan kandungan. Dicerita dengan detail. Cuma yang keempat ni, perempuan yang tak ada haid, yang dah menopause, Allah tak cerita. Maka maksud inirtabtum tu, jika kamu meraguinya, bukan meragui status menopause tu. Meraguinya ni sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka tertanya-tanya, perempuan yang dah putus haid, iddah dia berapa? Nak kata 3 kali suci, memang dia suci tiap-tiap hari sebab dia dah putus haid. Jadi mereka tertanya-tanya. Inirtabtum ni makna jika kamu tertanya-tanya, ternanti-nanti tentang iddah menopause. Sekarang Allah bagi tahu dalam surah At-Talaq ayat 4. Iddah mereka ialah 3 bulan. Jadi ada ni kita tengok mazhab Zahiriyah, mazhab yang berpegang dengan zahir ayat. Mereka kata perempuan menopause ni, jika dia kata tiada iddah kepada perempuan yang putus haid. Perempuan yang putus haid ni tak ada iddah jika status mereka tidak diragui lagi. Sebab Quran kata inirtabtum, jika kamu ragu, menopause 3 bulan, iddah ada 3 bulan. Kalau lah kita tak ragu dah, memang dia umur 80 tahun, memang dia menopause, yakin jelas dia menopause, maka mazhab Zahiriyah kata tak ada iddah. Mereka tak faham sebab nuzul, mereka tak faham maksud ayat ni. Jadi kita tengok mereka berhujah jika sudah tidak diragui lagi, bahkan diyakini seorang perempuan itu telah putus haid, maka tiada iddah ke atasnya. Itu hujah mereka lah. Namun jumhur ulama, majoriti ulama menolak hujah mazhab Zahiriyah kerana melihat kepada sebab turunnya ayat itu, seperti riwayat Imam Hakim daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, iaitu selepas Allah menurunkan ayat berkaitan iddah di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 228 yang menyatakan iddah perempuan yang diceraikan selama 3 quru, 3 kali suci atau 3 kali haid. Mazhab Hanafi kira 3 kali haid, mazhab Syafi'i kata 3 kali suci. Maka para sahabat berkata, iddah untuk perempuan yang putus haid dan kanak-kanak. Kalau kahwin dengan kanak-kanak lah, isteri itu kanak-kanak. Kanak-kanak dia tak ada haid, menopause pun dia dah berhenti haid. Jadi sahabat Nabi, mereka bertanya, iddah untuk perempuan yang putus haid dan kanak-kanak tidak dinyatakan pada ayat tersebut. Keraguan yang dimaksudkan ialah persoalan yang timbul di kalangan sahabat. Adakah perempuan yang telah putus haid wajib beriddah atau tidak? Itu keraguan mereka. Allah tak ragu lagi lah. Hukum dah jelas 3 bulan. Perempuan menopause, iddah dia 3 bulan. 3 bulan qamariyah. 3 bulan qamariyah. Adakah iddah mereka ni, sahabat Nabi tertanya-tanya, adakah iddah mereka sama seperti perempuan yang masih ada haid, iaitu 3 quru, 3 kali suci yang disebut di dalam surah Al-Baqarah? Ni maksud inirtabtum. Inirtabtum tu jika sahabat-sahabat Nabi kamu tertanya-tanya tentang hukuman, maka sekarang Allah nak beritahu menopause 3 bulan iddahnya. Itu kalau kena cerai lah. Kalau suami mati, semua orang kalau suami mati, iddahnya 4 bulan 10 hari. Hatta yang tak bersetubuh, janda berhias, baru kahwin, suami mati hari kenduri itu, hari akad, lepas selesai akad, mati, suami mati, perempuan tu yang inai pun duk ada lagi, janda berhias ni, tetap dia kena arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Sebab yang tu dipanggil berkabung.
iddah dan berkabung 4 bulan 10 hari. Okey. Kalau suami mati, yang mengandung sampai beranak lah. Yang tak mengandung tak kira lah monopause ke, baru kahwin tak bersetubuh lagi ke, 4 bulan 10 hari. Jadi iddah kematian dia 4 bulan 10 hari, kecuali yang mengandung sehingga melahirkan kandungan. Mungkin lama, mungkin cepat. Dia tak ada jumlah hari, tak ada jumlah bulan. Dia kalau dah beranak, habis iddah. Kalau suami mati pagi, petang sekali dia bersalin, maka habislah iddah dia. Tak lama lah. Macam tu. Okey. Maka Allah menurunkan ayat keempat dari surah At-Talaq bagi menjelaskan tempoh iddah yang diwajibkan ke atas perempuan yang telah putus haid selama iddahnya selama 3 bulan. Boleh rojoklah kitab Imam Hakim, kitab Mustadrak dalam tajuk tafsir bab tafsir surah At-Talaq. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Mudah-mudahan ada manfaat daripada kuliah kita pada pagi ini. Pentingnya memahami sababun nuzul. Kalau tak faham sababun nuzul, kemudian terus terlibat menjadi orang yang mentafsirkan Quran, maka tafsirannya itu akan menyeleweng. Dan Nabi pernah pesan, man fassaral Quran bi ra'yihi, siapa tafsir Quran dengan kepala otak dia sendiri. Dia tak rujuk pandangan ulama, dia tak tengok dulu sababun nuzul, dia tak tengok dulu kitab-kitab tafsir. Dia baca, dia terjemah, dia goreng sendiri. Man fassaral Quran bi ra'yihi, siapa tafsir Quran dengan pandangan dia sendiri. Saya punya pandangan macam ni, saya rasa macam ni. Betul ke tafsiran tu? Tak betul ke? Betul atau tak betul? Nabi kata, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia telah menempah satu tempat dalam api neraka. Jadi Quran ini perlu kita rujuk, kita tafsir. Quran ini kena tengok sababun nuzul, kena baca betul-betul baru kita faham maksud ayat tersebut. Jangan tafsir Quran ikut kepala otak sendiri. Kita na'udzubillah min zalik, itu menempah satu tempat dalam api neraka. Sama hukumnya seperti buat hadis palsu. Siapa menipu atas nama Nabi hadis palsu, maka dia telah menempah satu tempat dalam api neraka. Jadi takat tu mudah-mudahan bermanfaat. Aqul qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.